Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sedar-sedari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita sudah melangkaui beberapa hari terawal dari bulan Ramadan dan saya fikir ramai yang dalam kalangan kita yang dah biasakan dengan rutin baru, dengan jadual yang mungkin berbeza dengan bulan-bulan lain. Mungkin ada yang ada caffeine withdrawal, dia dah mula stable balik dah sikit. Mungkin ada yang ada masalah gastrik yang dah nampak lebih stabil perutnya. Alhamdulillah, dan kita juga bersyukur siri audio Hijraat Allah Sayang pada tahun ini, baru beberapa hari terawal Ramadan ini, kelihatan mendaki semua carta-carta podcast yang utama, dan kita berada di kedudukan yang Masya Allah luar biasa, khususnya dalam konteks Malaysia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang memberikan sokongan dan terus sebarkan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan kita dapat meraih pahala sama-sama, insya-Allah. Jadi hari ini saudara-saudari, kita akan cerita satu episod tentang makanan yang paling Allah SWT sayang. Dan hadis hari ini, dua hadis yang utama kita akan lihat, kedua-duanya daripada sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat Ansar daripada Madinah. Dan hadis yang pertama, Jabir radhiyallahu an menceritakan kepada kita, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbat ta'ami ilallah", sesungguhnya makanan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma kathurat alaihi al-aidi, yang paling banyak tangan padanya. Subhanallah. Makanan yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang, suka, adalah makanan yang paling banyak tangan di dalamnya. Apakah maksud ini? Ia adalah menunjukkan bahawa makanan yang dikongsi, makanan yang dimakan bersama dalam satu talam beberapa orang, itu makanan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan juga makanan yang dihidangkan dalam jamuan, ramai orang makan. Macam kita pergi buka puasa mungkin di masjid atau di rumah kita makan satu keluarga. Dan menarik apabila kita lihat hadis ini, ada juga para ulama yang memetik ayat surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-61. Ayat 61 ni panjang, dia ada satu bahagian tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata." Tak menjadi salah bagi kamu kalau kamu makan bersama-sama, jami'an aw ashtata, atau kamu makan seorang-seorang, berasingan. Apa konteks kepada ayat ni? Konteks pada ayat ni adalah dalam kalangan orang Arab ni ada kabilah-kabilah yang dia punya budaya makan bersama ni begitu diagungkan, mereka sampai ke satu tahap kalau tak ada orang nak makan bersama, mereka tak makan. Satu hari tak ada jumpa siapa-siapa nak makan bersama, keluarga ke, kawan ke, orang miskin ke, dia tak makan. 2 hari tak makan, 3 hari tak makan. Jadi ayat ini konteksnya adalah Allah SWT beritahu, tak perlulah sampai begitu. Tak apa, tak salah kamu makan sama-sama atau kamu makan seorang-seorang. Pun demikian, diletakkan ta'kulu jami'an itu yang lebih awal, kemudian ashtata itu yang seterusnya. Maksudnya masih menjadi keutamaan yang sangat penting untuk kita makan bersama-sama. Dan itu juga satu apa kita panggil budaya ataupun kerakyatan dalam bulan Ramadan ni. Kalau saya masih ingat waktu saya kecil dulu, saya tak pasti saudara-saudari dalam lingkungan umur berapa, tapi kalau dalam 10-15 tahun yang dulu, bulan Ramadan ini, kalau tinggal rumah berjiran dengan orang ni, kita akan lihat ada banyak piring-piring terbang ni, tupperware, dan juga makanan-makanan yang dihantar dari pintu ke sini, pintu sana, pintu sini, pintu sana, dan kita dapat rasa juadah berbuka puasa daripada beberapa orang jiran kita. Dan bila piring tu sampai kat rumah kita, kita tak boleh pulangkan piring kosong atau tupperware kosong. Kita pula isikan apa lauk yang kita masak, kuih-kuih yang mungkin kita goreng, kita beri pula kepada jiran. Subhanallah, itu termasuk dalam ahabbut ta'ami ilallah, makanan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu masyarakat, kalau kita boleh nilai dari sudut keutuhan kekeluargaan, itu kita boleh lihat salah satu indikator penting adalah, kalau para pengkaji ni dia akan tanya, berapa kali makan bersama dengan keluarga satu hari. Nak bagi tahu betapa pentingnya ritual makan bersama ni. Bukan hanya dalam budaya umat Islam, kalau kita lihat dalam budaya penganut agama lain pun mereka ada budaya makan bersama ini. Kerana ini daripada turun-temurun manusia ni, secara sosialnya mereka bersosial
dengan makan bersama. Cuma kalau kita lihat, mungkin lewat ini dunia semakin sibuk dengan cengkaman material, sehingga ramai orang yang makan seorang-seorang, tak balik kerja, buka puasa di rumah bersama keluarga. Kalau mereka memang berstruggle, moga Allah bantu dan mudahkan. Tapi ramai juga yang mungkin dia lonely, dia mengalami kesepian dan dia sedih dan dia makan seorang-seorang. Dan saya bagi tahu kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua, keluar. Kalau memang duduk seorang-seorang tu tak ada siapa nak makan bersama, keluar cari tempat orang yang kita boleh makan ramai-ramai. Benda itu bukan hanya mengenyangkan, tapi itu juga makanan yang Allah sayang. Dan makanan yang Allah sayang ini, dia ada kesan dia. Dia akan berikan kita barakah. Kita mungkin akan jumpa kawan baru, kita akan dapat circle baru. Atau orang yang mungkin dia frust, dia putus cinta lah, duduk seorang-seorang. Mungkin kalau dia pergi buka puasa kat masjid, mungkin dia jumpa calon yang baru. Jadi pergi dan usahakan untuk setiap kali makan itu makan sama-sama, makan dengan ada orang bersama dengan kita. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sangat dikenali sebagai satu orang yang dia tidak akan makan kalau dia tak jumpa orang lain nak makan bersama dengan dia, khususnya anak yatim ataupun orang miskin. Dan salah satu angle lagi daripada hadis ini adalah mungkin saya reflect pada diri saya, mungkin sahabat-sahabat pun mengalami perasaan yang sama. Bila kita nak beli buka puasa atau kita nak siapkan juadah buka puasa, kita selalu rasa macam tak cukup ni, kena banyak lagi kan. Kita beli, takkanlah beli satu bungkus je, kena tambahlah sikit dia punya add-on dia kan. Banyak add-on tu lagi banyak daripada main course. Jadi kita rasa makanan tak cukup ni kalau kita tak beli banyak. Nabi SAW sebutkan yang berkait dengan hadis ini, makanan satu orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ini hadis daripada riwayat Imam Muslim. Demikian juga khususnya berkaitan dengan Ramadan dan buka puasa ni, Nabi SAW sebut, berkumpullah ketika kalian makan, sebutlah nama Allah, semoga kalian mendapat barakah. Makan sama-sama ni ada barakah. Dalam makanan tu makanan yang paling Allah sayang. Kita berkumpul tu, kita dapat barakah. Dan apa lagi Ramadan ni, Nabi SAW pesan kan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala sama macam orang yang berpuasa tu makan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia atau pahala kita. Dan ada satu kisah yang menarik bila cerita pasal makan ni. Dalam sirah Nabi SAW ada banyak kisah yang mana makanan sedikit cukup untuk ramai bila dijamu dan dimakan bersama-sama. Dan satu hadis yang saya sebutkan tadi, Jabir bin Abdullah juga cerita waktu sedang berada dalam fasa cemas perang Khandaq, perang gali parit tu. Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Jabir ceritakan, kami ini berada dalam keadaan yang sangat lapar. Walabithna 3 ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Kami 3 hari tak sentuh satu apa pun, kelaparan. Dan sekali tu Jabir melihat Nabi SAW mengangkat tangannya nak pecahkan batu. Dia nampak di perut Nabi SAW terikat batu, bihajar. Dia terikat batu di perutnya dan dia rasa tak boleh, nampak dah. Dia minta izin Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagi aku izin, aku nak balik sekejap. Kita mungkin ingat dia balik nak makan seorang kan? Tak. Dia balik, dia jumpa isteri, dia kata, ra'aitu bin Nabi SAW syai'an. Dia kata, aku nampak pada Nabi SAW sesuatu, makana fi dhalika sabrun. Aku tak boleh sabar dah dengan apa yang aku nampak, iaitu dia tak sabar, dia tak boleh nak biarkan Nabi dalam keadaan lapar begitu. Dan orang lain juga semua lapar. So dia tanya dekat isteri dia, ada apa dekat rumah kita ni? Isteri dia kata, kita ada gandum sikit, ada kambing seekor. Dia kata, okey, masak, aku akan pergi panggil Nabi SAW, mungkin seorang 2 orang yang boleh ikut sekali. So dia sediakan makanan tu, dia pergi kat Nabi SAW, balik semula ke medan menggali parit tu. Dia bisik dekat Nabi SAW, dia kata, Nabi, aku ada ta'imun ni kecil, sikit dah makanan, aku ada sikit makanan, kau boleh datang ya Rasulullah, wa rajulun aw rajulan, atau kalau ada orang nak ikut seorang 2 orang bolehlah. Setakat tu je. Lepas tu Nabi SAW tanya dekat dia, berapa ramai? Apa dia makanan yang ada? Jabir sebut ada makanan gandum dengan kambing. Nabi kata, kathirun tayyibun, banyak, baik, sedap ni. Dan dia kata, wahai Jabir, balik rumah, bagi tahu dekat isteri kau, jangan sentuh makanan tu sampai aku sampai.
Dan Jabir ingat, Nabi datanglah dengan seorang-orang. Nabi bangkit, Nabi buat pengumuman. Wahai Ansar, wahai Muhajirin, wahai orang-orang yang sedang menggali parit, mari kita semua pergi ke rumah Jabir. Jabir menjemput kita untuk makan. Jabir panic attack dia. Dia lari balik rumah. Dia jumpa dengan isteri, dia kata, wahai Haki, dia kata, celaka kita ni, celaka kau. Ja'an Nabi SAW bil Muhajirin wal Ansar wa man ma'ahum. Nabi datang dengan Muhajirin, Ansar, dengan siapa-siapa yang ada sekali kat situ. Dan selalunya kalau kita biasa dengar, isteri makin lagi panik lah kalau suami dah panik macam ni. Ini macam dah termasuk jemputan makan dekat WhatsApp group salah ni. Dah post semua, dah tick dah isi RSVP, habis. Makanan sikit je. Tapi Nabi SAW dah tanya dekat Jabir kan tadi. So isteri dia tanya, Nabi ada tahu tak? Kau beritahu tak Nabi kita masak apa? Jabir kata, aku beritahu. Dan smartnya isteri Jabir radhiyallahu anhu ini, dia kata, kalau Nabi tahu, maksudnya jangan risau. So Nabi ada lah tu. So lalu mereka datang. Makanan tadi tu lebih kurang cukup untuk berapa orang? 1, 2, 3, dalam 5, 6 orang je sepatutnya. Nabi panggil, Nabi masuk, Nabi cedok sendiri kuah dan roti tu. 10 orang masuk makan, kenyang, keluar. 10 orang makan, kenyang, keluar. 10 orang makan. Dia ada batch 10 orang masuk ke rumah Jabir makan, sehingga 1000 orang dapat makan dan kenyang. Dan setelah 1000 orang makan, mereka lihat makanan itu masih ada. Dan Nabi SAW sebut kepada isteri Jabir, kuli hadha wa ahdi, makanlah ini dan berikan hadiah kepada jiran-jiran. Fa innan nasa asabathumul maja'ah, sesungguhnya manusia dalam keadaan lapar. Subhanallah, barakah. Makanan yang sedikit tadi cukup untuk 1000 orang. Dan ini bukan satu-satunya insiden, ada banyak lagi insiden sirah Nabi SAW. Nabi ajar kepada kita, kongsi makanan walaupun sedikit, dia akan cukup. Apa yang membuatkan dia cukup? Sebab ada barakah. Baru ni pun anak saya tanya, dia kata, macam mana orang di Gaza kongsi roti secebis kecil macam tu, 2-3 orang makan, itu makan 3 hari sekali. Macam mana mereka boleh bertahan? Saya tak ada jawapan melainkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah ampuni kelemahan kita membiarkan mereka dalam keadaan lapar. Dan satu doa yang sangat baik Nabi SAW ajarkan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Doa ni kita baca kepada orang yang berikan kita makan dan orang yang memberikan kita minum. Doa simple, boleh hafal dalam masa beberapa minit. Dan baca setiap kali kita buka puasa di rumah, ibu kita masak, ayah kita masak, atau isteri kita, suami kita masak, atau siapa-siapalah yang menyediakan makanan dan minuman. Atau kita pergi buka puasa di masjid, orang-orang sponsor buka puasa kan. Jadi kita doakan mereka. Doanya berbunyi, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang berikan makan kepadaku. Wasqi man saqani. Dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Memang ini bulan fasting, bukan feasting. Fasting ni berpuasa, feasting ni bulan berpesta dengan makanan. Tentu kita sebut dalam episod sebelum ini, kita tidak mahu membazir, tapi kita bahkan boleh meraihkan sesuatu dalam ritual berbuka puasa ini dengan makan bersama dengan orang lain, memperbanyakkan lagi tangan-tangan yang menerima makanan itu, dan itu menyebabkan ia menjadi makanan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbut ta'ami ila Allah ma kathurat alaihi al-aidi. Makanan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling banyak tangan di dalamnya. Sama-sama kita meriahkan Ramadan ini dengan makan bersama-sama, eratkan hubungan, dapatkan barakah. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.